Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, para tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan pengajian tadabbur kita. InsyaAllah hari ini kita akan mentadabburkan surah Al-Fil yang dipetik daripada tafsir Al-Azhar dan juga beberapa tafsir yang lain. Dan insyaAllah kita akan mentadabburkan surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil ini surah yang tidak asing dengan kita. Surah ini surah yang berada di juzuk amma, yang mana selalu kita membacanya di dalam solat kan. Sebab surahnya pun tak panjang, ada dalam 5 ayat sahaja. Baik, surah Al-Fil, surah ini mengikut susunannya daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mengikut susunan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-104. Surah yang ke-104. Surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, ataupun yang dinamakan dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan surah Al-Fil ini memiliki 5 ayat. Memiliki 5 ayat. Baik, saya bacakan dulu surah Al-Fil. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihajaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Fil yang memiliki 5 ayat. Baik, surah Al-Fil, jadi secara kita kata ijmalian, surah Al-Fil ini surah yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran baginda Nabi SAW dalam 50 hari sebelum kelahiran Nabi SAW. Allah menghancurkan tentera yang dinamakan tentera Abraha, tentera bergajah. Kan Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Jadi tahun yang mana Nabi SAW dilahirkan, tahun itu berlaku peperangan tentera bergajah. Tentera bergajah yang Allah SWT ceritakan di dalam surah Al-Fil ini, tentera bergajah yang mana mereka itu datang untuk niat mereka itu adalah untuk menghancurkan Kaabah. Jadi Allah SWT menghancurkan tentera Abraha ataupun tentera bergajah ini pada sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Ini peristiwa yang berlaku sebelum datangnya Nabi SAW. Dan di antara petanda dalam surah Al-Fil ini, antara ada petanda peristiwa tentera bergajah tu adalah petanda bahawa Nabi SAW akan dilahirkan, dan juga dinamakan dengan tahun itu dengan tahun gajah. Seperti yang kita tahu, Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun yang mana berlakunya peristiwa tentera bergajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendatangkan burung ababil. Jadi insya-Allah kita akan lihat di dalam surah Al-Fil cerita tentang Abraha dan juga tentera-tenteranya. Baik, ayat yang pertama, Allah SWT firman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentera bergajah? Alam tara kaifa? Adakah kamu tidak memerhatikan, melihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentera bergajah? Jadi kita lihat sedikit di sini. Alam tara kaifa, pertanyaan di sini adalah untuk memberi peringatan ataupun untuk memperkuatkan lagi berita penting. Berita penting tu apa? Peristiwa yang mana Allah SWT menghancurkan tentera bergajah. Peristiwanya bermula bila mana seorang gubernur yang bernama Abraha bin Asam, dia ini seorang gubernur di Yaman. Dia menjadi menteri lah, kita kata menteri di Yaman. Dia
sangat tidak suka bila setiap tahun orang Arab di sekitar ataupun kita bangsa-bangsa yang lain yang di sekitar negara Mekah, Yaman ke manakah, depa pada musim haji depa akan turun ke Mekah, depa akan turun berhaji di Kaabah. Jadi Abraha ni dia rasa tak senang hati, busuk hati dia tak suka tengok orang pi berhimpun setiap tahun di Mekah kan, pi buat haji kat sana. Dia tak suka tengok orang Arab ataupun orang yang selain daripada Arab itu balik buat haji di Kaabah. Haji ni bukan macam haji yang kita tahulah, sebab haji zaman dulu pun zaman jahiliah dulu pun depa ada melaksanakan haji cara depa lah, cara zaman jahiliah. Depa mengelilingi Kaabah juga tapi dengan cara depa, dan sudah tentunya bukan mensatukan Allah lah, depa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abraha ini dia beragama ataupun kita kata dia berpegangan dengan agama Kristian, penganut agama Kristian lah ya. Jadi Abraha, nama dia Abraha bin Asram. Abraha bin Asram, dia ini bila mana dia dah sakit hati duk tengok orang Arab dan juga orang Yaman sendiri turun pergi ke Kaabah setiap kali haji, dia pun binalah satu bangunan yang seakan macam Kaabah. Dia kata yang itulah Kaabah kan. Dia buat binaan gereja yang sangat indah, cantik. Dia punya lantai, dinding semua dibuat daripada marmar, cantik lah, yang gah lagi daripada Kaabah. Dia kata kan, dia nak buat bagi sesuatu tarikan yang membuatkan orang selalu pergi ke Kaabah, berpaling daripada Kaabah supaya datang ke Yaman pula, ke tempat gereja yang dibuat. Di gereja yang dibuat tu dinamakan dengan gereja Al-Qulais. Sampai sekarang ada tapak lah di Yaman, di Sana'a ada satu bahagian, ada satu dia punya tapak kawasan yang di situ dulunya adalah gereja Al-Qulais yang dibina oleh Abraha. Tapi sekarang binaan tu dah tak ada dah dihancurkan, kerana ada yang disebabkan berlaku gempa bumi, jadi dah hancur dan dah tak ada dah, ditelan bumi lah dia punya gereja tu. Cuma masih ada lagi bekas tempat dia tu, dan orang buat ni lah pagar sikit di kawasan di situ yang dinamakan dengan gereja Al-Qulais. Dulu tu di situ adalah gereja Al-Qulais. Baik, jadi bila dah dia bina gereja, dia pun umumkan dekat penduduk Yaman bahawa dia dah bina satu gereja yang sangat indah. Jadi hangpa tak perlu dah pergi dekat Mekah, Kaabah untuk nak berhaji di situ. Dia suruh orang pakat pergi berhaji dekat gereja yang dibina tu lah, gereja Qulais tu. Satu malam ada orang Arab yang tak suka kan, dia pun ni tak suka dengan cadangan yang dibuat oleh Abraha. Jadi dia pun satu malam tu pergi qada hajat di dalam gereja tersebut. Sakit hati dekat Abraha, pergi qada hajat, buang hajat dekat dalam gereja tersebut. Besok paginya bila Abraha tengok, ui, siapa hak duk buat naya ni kan dekat dalam gereja dia ni, dia pun tanyalah orang-orang yang di sekitar tu, tanya siapa yang buat semua ni. Dia pun habaq kata orang Arab sekian-sekian yang buat. Jadi lagi bertambah marah dia dekat penduduk Mekah sendiri, dan juga marahlah dekat orang-orang Arab yang tak suka dekat dia kan. Dia pun nak membalas dendam. Jadi dia pun bertekad untuk meruntuhkan Kaabah. Dia tak suka dengan Kaabah dan dia berbincang. Dia nak buat tentera yang sangat gah, iaitu dia tak pakai kuda ke apa, dia tak mau kuda-kuda ni, dia nak guna gajah. Jadi dia nak ambil tentera bergajah untuk pergi menghancurkan Kaabah. Jadi dia pun menghimpunkan dalam 200,000 orang tentera lah. Bukan 200,000, lebih banyak lagi, 20,000 tentera bersama dengan dia pergi ke Mekah dengan bertujuan untuk menghancurkan Kaabah. Jadi dia dan tentera-tenteranya dan juga sekali dengan bergajah-gajah tadi pergi ke Kaabah, pergi ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Baik, sampailah saat dia dan tenteranya bergerak ke Mekah. Dia ambil masa dalam 15 hari begitu. Di dalam kisah dinyatakan dalam 15 hari itu ambil masa untuk sampai ke Yaman, daripada Yaman ke Mekah.
daripada Yaman ke Mekah. Jadi bila sampai di pinggir kota Mekah, dia kata tak payah masuk lagi, kita tunggu dulu di sini, tunggu di situ. Depa pacak kemah, duduk di situ, dan ada di antara tentera Abraha melakukan pengkhianatan. Depa pergi masuk ke kota Mekah dan merompak beberapa harta, dan antara yang dirompak adalah 100 ekor unta. Unta siapa? Unta Tok Wan Nabi, unta yang dipelihara oleh Tok Wan Nabi, 100 ekor unta Abdul Muttalib. Jadi ketika mana Abdul Muttalib sedang bahawa untanya sudah dirompak, jadi Abdul Muttalib pun pergi berjumpa dengan tentera Abraha. Dia pun kan duduk kat pinggir kota, dia pun belum masuk lagi dalam kawasan Kaabah tu, masuk kawasan Mekah lah, tak sampai lagi kat Kaabah tu. Jadi Abdul Muttalib pun pergi berjumpa dengan tentera Abraha, lalu ditanyanya, mana unta aku kan, kembali semula untaku. Jadi Abraha dia macam hairan dengan Abdul Muttalib. Dia tanya dulu, Abdul Muttalib, apa hajat kamu datang ke sini kan? Masa tu Abraha ingatkan Abdul Muttalib nak marah dia sebab datang dia, sebab dia pun semua tahu dah, kata Abraha ni mai untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi Abraha pun duk rasa macam, oh ni Abdul Muttalib mai nak minta pelepasan lah ni, maksudnya kan, mai minta supaya jangan runtuhkan Kaabah mereka kan. Tapi Abdul Muttalib tak minta pun macam tu. Abdul Muttalib minta berikan semula, bagi balik unta yang kamu curi. Unta itu milik aku, sedangkan Al-Kaabah itu dia ada pemiliknya sendiri. Jadi orang di sekitar Kaabah, orang yang di Mekah ni, mereka percaya bahawa Baitullah Al-Haram, Kaabah itu memiliki pemiliknya. Jadi bagi mereka, kami tak takutlah semua tu. Maksudnya tentera bergajah tu, mereka tak takut dengan tentera bergajah, sebab mereka tahu bahawa Kaabah itu punya pemiliknya sendiri. Pemiliknya akan menjaganya. Jadi Abdul Muttalib pun sama, dia berpegang begitu, dan dia pun kata kembalikan semula unta aku yang kamu curi. Jadi Abraha pun rasa macam hairan. Jadi macam hairan lah. Oh, dia minta unta dia kembali saja kan. Dia tak sebut pun tentang Kaabah tadi. Baik, seterusnya bila tiba pada hari kejadian, hari yang mereka nak pergi masuk serang Kaabah tu lah, Abraha dan tentera-tenteranya pun masuk. Sebelum nak masuk tu kan, nak masuk kawasan Kaabah tu, gajah-gajah tadi tak mau jalan. Gajah yang asalnya tu duk jalan elok je, tiba-tiba hari yang perancangan mereka nak runtuhkan Kaabah tu, gajah-gajah tak mau jalan, duduk-duduk, mogok kan, tak mau nak jalan. Mereka pun buatlah macam-macam, gajah tetap tak mau jalan, duduk ni je. Lepas tu bila mereka alihkan gajah tu ke arah Yaman kan, gajah tu mau jalan, maksudnya dia mau balik lah ke tempat dia tak mau teruskan perancangan Abraha. Jadi apa yang ketika tu berlaku, bila berlaku kucar kacir lah ketika tu. Gajah ni kalau dia tak mau bangun, siapa pun tak boleh nak buat apa kat dia kan. Gajah dia berat, jadi kalau dia tak mau nak bangun, tak mau nak jalan sendiri, dia payah cerita dia. Memang tak boleh nak buat apa lah, memang dia duduk tentu lah. Bila berlaku kucar kacir ketika tu, tiba-tiba langit pun gelap. Tiba-tiba langit jadi gelap, macam nak turun hujan macam tu kan. Maka ketika itulah Allah SWT utuskan burung yang bernama Ababil, dan di setiap kaki burung Ababil itu ada batu, batu sijil. Talmih bejaratin min sijil. Sijil, batu panas yang diambil daripada neraka. Jadi ketika itulah datangnya burung Ababil yang ramai dan melemparkan kepada tentera bergajah, termasuk Abraha sekali, dilemparkannya batu-batu. Itu semua kita panggil tentera Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tentera yang Allah utuskan untuk menghancurkan sesiapa yang ingin meruntuhkan Kaabah, siapa yang ingin menghancurkan Kaabah. Jadi matilah ketika tu Abraha dan juga tentera-tenteranya, termasuk sekali dengan gajah-gajah. Gajah-gajah pun sekali mati. Semuanya mati ketika tu, setelah dilemparkan batu
sijil oleh burung ababil. Baik, kita lihat kepada ayat yang pertama tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kita dah cerita tadi kisah bagaimana Abrahah dan tenteranya masuk ke Mekah dan dihancurkan oleh tentera burung ababil. Terus kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya. Di sini Allah firman, bukankah dia, maksudnya Allah menjadikan tipu daya, maksudnya perancangan yang dirancang oleh Abraha itu sia-sia. Betul kan? Menjadi sia-sia. Dia pun dah rancang cantik, molek, elok, dah nak pergi hancurkan Kaabah, tapi Allah menjadikan dia punya perancangan itu sia-sia. Allah menghancurkan mereka. Ganti daripada dia pun nak menghancurkan Kaabah, mereka yang dihancurkan. Dan Allah tidak mengizinkan Abraha dan tenteranya menghancurkan Kaabah. Sudah tentu Allah akan menjaga rumahnya. Allah SWT menjaga Baitullah, rumah Allah SWT yang mulia. Sebaliknya Abraha dan tenteranya lah yang binasa. Allah menghantarkan tentera Allah SWT, iaitu burung ababil, dan jumlahnya itu tidak terhitung banyaknya. Tak ada bilangan. Jumlah burung ababil yang datang ketiga itu sangat banyak, dan dikatakan burung ababil ni berwarna hitam macam burung gagak macam tu. Itu burung ababil, burung yang besar lah, burung besar kan, burung besar. Dan di kaki mereka itu terdapat batu. Batu tu pula bukan batu yang biasa-biasa. Kalau kita tengok batu biasa, kita baling dekat orang, dia tak ada lah sampai menghancurkan kulit kawan tu kan. Dia taklah sampai menghancurkan dan tak juga bawa kepada kematian. Tapi yang dimaksudkan batu di sini bukan batu yang biasa-biasa. Batu tu adalah batu yang berpenyakit. Batu yang membawa penyakit dan membawa maut, membawa kepada kematian. Kita lihat kepada ayat yang keempat dan kelima, tarmihim bihajaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang melempari mereka dengan batu daripada tanah liat yang dibakar. Bihajaratin min sijil, maksudnya batu itu bukan batu yang biasa-biasa, tapi batu itu panas, batu yang sudah dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini Allah SWT umpamakan tentera ababil, gajahnya, orang-orang yang bersama dengannya, semuanya mati seperti daun yang dimakan ulat. Cuba kita tengok daun yang dimakan ulat. Ulat makan daun kan. Kita selalu tengok kalau macam kita tanam pokok cabai ke pokok-pokok kan, kita tengok daun-daun itu mesti ada yang terkena makan ulat. Kalau kita tak racun, tak jaga rapi elok, adalah ulat kan. Jadi kita lihat macam mana daun dia kena macam lubang-lubang gitulah, dimakan ulat. Jadi Allah SWT umpamakan tentera ababil macam itulah tentera Abraha. Jadi batu yang dilempar itu bukan batu yang biasa-biasa, tapi batu yang mengandungi penyakit, batu yang mengandungi azab. Dan ada tafsiran ulama menyebut bahawa batu itu telah direndam dengan neraka sebelum dilemparkan kepada mereka. Makna katanya batu ni bukan batu yang kita tengok biasa tu. Batu ni adalah batu yang panas, batu yang sudah dicelup di dalam neraka, yang direndam, lepas tu dilemparkan kepada mereka. Dan ada juga yang mengatakan batu ini yang menyebabkan mereka terkena penyakit cacar, penyakit kulit lah, penyakit kulit. Jadi sebab itulah kulit dia tu dia macam terbakar, macam bulat-bulat jadi kan. Yang diumpamakan Allah SWT, mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Itu jadi itu azab yang Allah SWT bagi kepada mereka, balasan kepada mereka sebab dia pun nak pergi runtuh Kaabah, nak menghancurkan rumah Allah. Jadi mereka semuanya mati dalam keadaan seperti daun yang dimakan ulat. Maksudnya dalam keadaan yang menyiksakan, dalam keadaan yang sangat mengerikan kan. Kulit jadi berlubang-lubang, panas kan, panas. Begitulah gambaran bagi orang yang ingin menghancurkan rumah Allah SWT.
Ada yang katakan terkena penyakit cacar kan. Jadi semuanya mati, termasuklah Abraha. Abraha dia nak lari kan, dia nak lari daripada keadaan yang kucar kacir tu, tapi ternyata di tengah perjalanan dia tak sampai pun tempat yang dia, kalau dia duduk tengah lari-lari tu tak ada nak lari, dia juga mati dalam perjalanan dia tu. Dia mati, semua mati, tak ada yang selamat, termasuk dengan gajah-gajah. Macam tak pasal je kan, gajah pun termati sekali. Itu keseluruhannya mati. Baik, itu 5 ayat daripada surah Al-Fil. Terus kita lihat pada akhirnya pengajaran dan juga ibrah yang kita boleh ambil sikit daripada surah Al-Fil. Yang pertama, surah ini menerangkan dalil kedatangan baginda Nabi SAW. Yang ni berlaku sesuatu yang di luar adat kita, khariqul adat, sebelum kedatangan baginda Nabi SAW. Dan ini dinamakan dengan irhas. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, sebelum Nabi lahir pun dah ada berlaku peristiwa yang macam ni. Dan peristiwa ini adalah dalil bahawa Nabi SAW akan lahir. Yang kedua, menunjukkan bahawa kota Mekah adalah kota yang suci. Allah SWT menjaganya daripada musuh. Ya, Allah SWT menjaga daripada musuh. Dan kota Mekah dikenali dengan kota yang aman, tentram. Dia Allah SWT menjaga kota suci ini. Yang ketiga, kesucian kota Mekah perlu dijaga. Takkan ada penyembahan berhala di dalamnya. Setelah Fathu Makkah tak ada lagi dah penyembahan berhala. Jadi berlakunya Fathu Makkah, Nabi SAW masuk dengan para sahabat dalam kota Mekah tanpa ada berlaku peperangan. Setelah itu memang tiada lagi penyembahan berhala di dalam kota Mekah. Di dalam sekeliling Kaabah tu tak ada lagi dah berhala sampai ke hari ini. Allah SWT menjaga kota Mekah dan menjaga Kaabah, Masjidil Haram. Allah SWT menjaganya daripada penyembahan berhala dan kesyirikan di situ. Seterusnya, yang keempat, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tentera Allah itu ramai. Jadi kalau kita lihat tanpa kita sedari, burung yang nampak macam kecil itu boleh menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentera Allah itu yang ada, yang nampak dan juga yang tidak nampak, boleh juga menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ni sebagai tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lihat di dalam surah Al-Fil, tentera Allah SWT datang dalam bentuk burung ababil. Kan tak main dalam bentuk orang tak main dengan perang, pedang-pedang semua tak ada, tapi burung datang membawa batu-batu ni untuk menghancurkan semua tentera daripada tentera Abraha, gajahnya, Abrahahnya, semua yang datang sekali ketika tu. Dan yang terakhir, kita digalakkan mempelajari sirah, perjalanan baginda Nabi SAW sebelum dan selepas Nabi menjadi Rasul, sebelum dan selepas Nabi dilahirkan. Kita dianjurkan, kita digalakkan supaya kita membaca sirah. Kalau kita tak baca sirah, kita tak kenal, betul tak? Kita tak kenal siapakah kekasih kita, siapakah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita sebagai umat yang akhir zaman ni. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perbanyakkan membaca sirah. Kalau macam kita tak rajin untuk nak baca sirah, kita boleh mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan oleh ustaz-ustaz kita kan, ustaz ke ustazah yang ajar pasal sirah, kita join, ikuti kelas-kelas sirah supaya kita mendalami kisah-kisah Nabi SAW, sifat-sifat Nabi SAW, dan kita boleh lebih lagi mengenali, mencintai dan juga mengamalkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita seharian. Jadi moga-moga di dalam dalam bulan Rabiul Awal ini kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW, perbanyakkan juga mengikuti kelas sirah Nabi ataupun membaca kitab-kitab sirah supaya bertambah lagi cinta kita kepada Nabi SAW, dan kita rasa kita duduk kat mana pun, di mana pun kita berada, kita rasa macam Nabi melihat kita juga. Nabi SAW kenal kita, dan kalau kita duduk bersalawat sedia-sedia, insya-Allah Nabi SAW akan mengenali kita dan akan memberikan futuhat,
keberkahan, kebaikan kepada kita insya-Allah di dunia dan di akhirat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah SWT. Semoga kita dapat bermanfaat, ambil manfaat daripada kisah Abrahah tadi dan juga surah Al-Fil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.